Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi dalam kuliah ini untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab tafsir ringkasan kepada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Seperti mana yang kita telah maklumi, dalam kuliah yang lepas kita telah pun memulakan kuliah kita dengan masuk kepada surah Al-Mutaffifin, iaitu surah yang dimulakan dengan kecaman Allah Azza wa Jal terhadap mereka yang curang di dalam perniagaan, sehingga apabila mereka menimbang timbangan ataupun barangan dagangan mereka, mereka tidak jujur dan tidak amanah. Mereka mengurangkan timbangan yang mereka sepatutnya timbang dengan sempurna, dengan orang kata apa, dengan tepat, tetapi apabila mereka memikirkan tentang keuntungan dunia, mereka mengurangkan. Tetapi bila mereka meminta timbangan daripada orang lain, mereka ini akan meminta sepenuh-penuhnya, ataupun kalau boleh nak lebih lagi. Yastawfun, kata Allah. Mereka minta supaya dilengkapkan timbangan tersebut. Dan telah pun saya huraikan pada kuliah yang lepas, Allah Azza wa Jal apabila menurunkan surah ini seolah-olah nak memberikan isyarat bahawasanya dalam perkara harta manusia ini ada perhitungan dosa dan pahala. Itu yang pertama. Ya, kita tidak boleh mengambil harta orang tanpa izin, ataupun tidak boleh makan harta orang dengan cara yang batil. Maka sebab itu kita ni kena belajar juga hukum hakam yang berkaitan dengan muamalat. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mungkin ada di kalangan kita yang menganggap timbangan yang dicurangi itu, timbangan yang diambil itu mungkin tak banyak. Mungkin hanya 100 gram, 200 gram. Tetapi dosa-dosa besar ini kebanyakannya bermula dengan yang kecil-kecil dulu. Dianggap ringan, dianggap tak ada apa-apa, dianggap alah boleh cover, pahala kita boleh cover. Ini yang membahayakan. Ya. Benda-benda kecil ini akhirnya akan meletakkan satu titik hitam di dalam jiwa kita, dan apabila ia menjadi banyak tanpa kita kembali kepada Allah dengan bertaubat, maka akhirnya titik-titik hitam ini akan memenuhi jiwa kita dan akhirnya menjadikan kita ni hamba yang tak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang jahat. Bagaimana mereka akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam neraka Allah. Mereka ini akan diberikan dengan pelbagai kesakitan dan keperitan di azab di dalam negeri akhirat nanti. Kemudian bila selesai menceritakan dalam surah ini, apabila Allah Ta'ala selesai cerita berkenaan dengan keadaan orang jahat, Allah Ta'ala mula pula bercerita tentang orang yang baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah, dalam ayat yang ke-18,
Allah Ta'ala kata, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin, wama adraka ma illiyun, kitabun marqum, yashhaduhul muqarrabun, innal abrara lafi na'im, 'alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin makhtum, yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, wa mizajuhu min tasnim, 'ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ni ayat 18 hingga ayat 28. Kita nak tengok ayat ni Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan keadaan orang yang taat kepada Allah. So Allah Ta'ala nak cerita, dalam dunia ini, ada dosa dan ada perhitungan pahala. Ada perhitungan dosa dan ada perhitungan pahala. Dan ada orang yang curang. Ada orang yang tak takut dengan dosa. Ada orang yang selesa ambil hak orang lain. Ya? Tetapi dalam masa yang sama, ada juga orang yang baik. Ada juga manusia yang taat kepada Allah. Jadi kamu pilih. Kamu nak jadi orang baik ke? Kamu nak jadi orang jahat? Kalau kamu nak jadi orang jahat, ini balasannya. Kalau kamu nak jadi orang baik, maka ini balasan. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang kelebihan orang yang masuk syurga, keistimewaan orang yang masuk syurga ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan galakan kepada orang-orang yang hidup dalam dunia ini untuk beriman dan patuh serta taat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok nikmat di syurga. Kalla, kalau tuan-tuan ada buku tafsir, boleh tengok muka surat 140. Yang di tempat lain dapat diertikan sebagai satu pengingkaran, yakni tidak begitu, bukan begitu, jangan sekali-kali ataupun sekali-kali tidak. Tetapi pada ayat ni ia dapat diertikan dengan ingatlah atau arahkanlah perhatian pada hal ini. Sebab perkataan kalla ni dia boleh menjadi perkataan yang larangan, boleh jadi perkataan yang nak ambil perhatian kita. Ya, kalla, ambil perhatian. Ya, ambil penting benda ni. Jangan kamu lupa, ya. Haqqan, sebenar-benarnya. Kalau tengok tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata haqqan, sungguh-sungguh kamu kena ambil perhatian. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya tulisan orang-orang yang baik itu ialah pada illiyin. Apa itu illiyin? Ulama ada berbeza pendapat tentang tafsirnya. Sebahagian ulama mengatakan illiyin ni ialah suatu kedudukan di dalam syurga yang tertinggi. Di dalam syurga yang tertinggi. Tetapi pendapat yang satu lagi mengatakan tak, illiyin ni ataupun illiyun ni satu kitab, satu orang kata apa, tulisan yang menulis tentang apa saja yang berkaitan dengan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang baik. Kata Hamka, kalimat illiyin artinya yang amat tinggi dan mulia. Dari sudut bahasa bila sebut illiyin maksudnya sesuatu yang tinggi dan sesuatu yang mulia. Allah Ta'ala tanya, wama adraka ma illiyun. Apakah kamu tahu apa itu illiyun? Tuhan tanya untuk bagi tahu kita benda ni penting. Allah Ta'ala kata kitabun marqum, iaitu kitab, tulisan yang padanya ada tulisan dirakamkan padanya ataupun ditulis padanya, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh mereka yang sangat dekat. Apa kata Hamka? Dalam 4 ayat ni dijelaskan bahawasanya catatan amal dan usaha dari orang-orang yang berbuat baik masa hidupnya di dunia ini dicatat pula amalannya, dipelihara baik-baik, diletakkan di tempat yang tertinggi dan termulia, dan yang menyaksikannya dan memperhatikannya dan menjaganya ialah mereka yang muqarrabun, yakni yang sangat dekat kepada Tuhan, iaitulah golongan-golongan malaikat. Maksudnya catatan tu ada di tempat yang tertinggi.
Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam dunia ni, kita pun ada juga konsep ni walaupun tak sama lah. Tak sama lah illiyun ni dengan apa yang manusia buat, tak sama. Allah Ta'ala punya ciptaan, Allah Ta'ala punya nikmat di dalam syurga ni kita pun tak boleh bayang. Tapi kita ada satu konsep dalam dunia ni yang kita panggil sebagai apa? Wall of Fame ke apa? Ya, yang mana orang-orang yang cemerlang. Zaman saya belajar dekat universiti dulu, kan, zaman saya belajar kat universiti dulu, Universiti Muqtah zaman degree dulu, ada satu kawasan dipanggil Lauhatul Syaraf, Wall of Fame. Dia tulis apa kat situ? Dia tulis nama-nama pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang. Di dalam peperiksaan dia tulis nama-nama mereka. Dan dia punya markah lah. Markah PNGK kita panggil, kan. Purata grade nilaian, nilai kumulatif, kan. Jadi letaklah kat situ. Jadi orang-orang yang naik nama kat situ tu dia ada rasa seronok sikit lah. Rasa dihargai, kan. Allah Azza wa Jal dah lama dah sebut dalam Al-Quran benda ni. Allah Ta'ala bagi tahu amalan-amalan, catatan-catatan baik, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang taat kepada Allah ini diletakkan di dalam illiyin dan dijaga oleh malaikat. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan satu nikmat kepada orang yang taat kepada Allah. Amalan mereka ini diletakkan di dalam illiyin. Dan boleh juga dikatakan bahawasanya yang menyaksikan akan kebajikan amalan orang yang berbuat baik itu hanyalah orang-orang yang dekat kepada Allah juga. Ada yang kata malaikat jaga, ada yang kata maksud yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh mereka yang sangat dekat, yakni golongan malaikat dan orang-orang saleh yang lain. Mereka akan tengok. Mereka akan tengok apa yang ada dalam catatan. Kerana ini merupakan satu kejayaan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Ia merupakan satu penghargaan daripada Allah Azza wa Jal kepada hamba-Nya yang beriman. Ya? Baik. Dan yang dekat kepada Allah itu bukan saja malaikat yang di langit, bahkan sesama manusia pun ada yang dipandang terdekat kepada Allah. So ada dua tafsiran lah. Ada yang kata malaikat yang menjaganya, ada yang kata tak, disaksikan oleh malaikat dan juga disaksikan oleh orang-orang saleh. Sebagaimana tersebut ya dalam surah Waqiah, bahawa orang-orang yang terdahulu berlumba dahulu mendahului dalam berbuat amal yang baik, orang itulah yang akan dimasukkan oleh Allah dalam golongan muqarrabun. Dia mentafsirkan ayat muqarrabun di sini dengan apa yang ada dalam surah Al-Waqiah, yang mana surah Waqiah menyebutkan muqarrabun itu tidak hanya terhad kepada golongan malaikat semata-mata. Baik. Demikian juga dia kata dalam surah Baqarah ayat 186, Allah menunjukkan jalan bahawasanya orang-orang yang selalu menyediakan diri menyambut seruan Allah, maka dekatlah Allah dengan dirinya. Ya. Baik. Ayat ni memberikan, dia kata, ubat penawar bagi hati orang baik-baik. Orang-orang yang jujur, bahawa meskipun manusia kebanyakan tidak menghargai jasanya yang baik, namun malaikat dan manusia yang dekat kepada Tuhan terus menjunjung tinggi dan menghargai jasa. Ini benda yang biasa dilakukan di dalam dunia ini, ataupun ini benda yang biasa berlaku dalam dunia ini. Apa dia? Kadang-kadang kita buat baik. Kadang-kadang kita tabur jasa. Kadang-kadang kita cuba nak, orang kata apa, nak membantu dari sudut kebaikan. Kan? Tetapi dunia ini ada kalanya tidak memandang kebaikan yang kita nak buat itu sebagai kebaikan. Kita akan dihasad. Kita akan didengki. Kita akan disebut sebagai pemecah belah masyarakat. Kita akan difitnah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang ada perasaan kecewa, bagi mereka yang ada perasaan resah, bagi mereka yang ada perasaan tak semangat bila mana usaha baik, niat baik, kerja-kerja baik yang kita buat itu tidak dihargai, jangan risau. Kerana Allah Subhanahu wa taala pastinya akan rakamkan di dalam kitab illiyin, iaitu kitabum marqum. Siapa dia? Yashhaduhul muqarrabun, golongan yang hampir kepada Allah akan menyaksikan. Golongan yang hampir kepada Allah akan tetap menghargai.
Sebab itu dulu saya pernah hurai satu hadis. Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, hadis sahih, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kama qal, dalam riwayat sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik, jika tidak diam. Kenapa Nabi SAW menyebutkan benda ni, ataupun memuliakan tetamu, memuliakan jiran, bercakap baik? Nabi ikat dengan keimanan kepada Allah dan Nabi ikat dengan keimanan kepada hari akhirat. Kerana Nabi SAW nak bagi isyarat kepada kita. Seolah-olahnya Nabi nak bagi isyarat, bila kamu muliakan tetamu, bila kamu muliakan jiran, ada kalanya kamu tidak akan dapat balasan setimpal dengan apa yang kamu buat. Ada kalanya kamu buat baik dengan jiran, tapi jiran tak balas pun. Ada kalanya kamu datang rumah orang, orang tak bagi pun kamu seperti mana kamu layan dia. Dia layan ala kadar je. Adakah perkara itu boleh dijadikan sebagai alasan untuk kita tak layan tetamu bila datang rumah kita nanti? Kerana kita rasa kecewa sebab tidak dibalas? Tak perlu, tuan-tuan. Kerana kita memuliakan tetamu dan memuliakan jiran bukan untuk dibalas oleh manusia tersebut. Tetapi kita buat benda ni kerana ia adalah tuntutan agama. Maka sebab itu Nabi SAW kata, orang yang memuliakan tetamu, orang yang memuliakan jiran, mereka ini sebenarnya mengharapkan balasan daripada Allah. Kalau tak dibalas dalam dunia pun, no big deal, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa pun. Kerana saya tidak mengharapkan habuan daripada manusia. Saya tidak mengharapkan habuan daripada makhluk. Sebaliknya saya menunggu habuan daripada Allah Azza wa Jal. Begitu juga dalam nak mencakap benda baik. Nak cakap benda baik ni bukan satu benda yang susah pun pada teorinya. Nak cakap benda baik, kan ajak orang buat benda baik. Benda ni benda baik. Zikir ni Nabi buat, jom kita buat. Zikir ni Nabi buat, ibadat ni Nabi buat, jom kita buat. Teorinya mudah. Kerana apa? Kerana kita boleh katakan siapa saja orang mukmin dalam dunia ni akan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya umat kepada Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ni, sehingga waktu lahir Nabi yang Nabi tak pernah sambut pun mereka sambut. Nak menunjukkan ataupun kita kata nak memanifestasikan perasaan cinta dan perasaan sayang mereka kepada Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebahagian ulama tak setuju. Saya dah hurai benda ni dalam kuliah-kuliah yang lepas. Ada yang kata bid'ah, ada yang kata bid'ah hasanah. Ada yang tak setuju, tak nak sambut, ada yang kata saya sambut bukan sekadar, bukan macam sambut hari raya ada ibadat khusus, tak, ceramah je nak bagi orang sayang kat Nabi. Saya okey. Kalau setakat nak ceramah, nak forum cerita pasal perjuangan Nabi pada hari Maulid, silakan. Kerana ia tak termasuk dalam satu upacara yang khusus. Dia bukan, orang kata apa, ia bukan termasuk dalam satu fadilat yang dipercayai ada fadilat khusus. Bahkan kalau kita tengok kat Malaysia ni pun, sambutan Maulid ni dia bukan pada satu tarikh. Ada yang sehari sebelum, ada yang seminggu selepas, ada yang betul-betul hari itu. Ya, maka tidak ada masalah lah bagi saya. Tapi kita berlapang dada lah masalah. Cuma saya nak bagi tahu, sayang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hebat. Tetapi bila mana pergi kepada practicality, pergi kepada praktikal, kadang-kadang bila kita ajak orang untuk meninggalkan sesuatu amalan yang tidak ada asal, pergi kepada satu amalan yang jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut teorinya senang aja. Yang tu Nabi tak buat, yang ni Nabi buat. Jangan buat yang tu, buat yang ni sebab Nabi buat yang ni. Teorinya mudah. Dan kita pun tak boleh bayang macam mana ada orang tak setuju kalau kita ajak buat benda ni. Tapi ada tak orang tak setuju? Ada. Ada je orang tak setuju. Ada je orang kata kita ni kacau amalan masyarakat. Padahal kita bukan kacau, kita nak suruh ibadat seperti mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kan? Jadi bila kita nak ajak orang buat benda baik ni, pada teori nampak macam mudah. Kenapa kita nak ajak orang buat benda baik? Sebab kita nakkan kebaikan pada diri kita. Kerana manusia ni, kalau tak ada environment, kadang-kadang tak ada semangat nak buat ibadat contohnya kan. So dia ajak orang lain untuk buat macam dia, paling tidak dia dapatlah motivasi. Yang dia dapatlah motivasi bila orang buat, dia pun ada terasa nak buat. Itu satu. Tapi bila dia buat, dia ajak orang buat benda baik, dia cegah orang buat benda mungkar, benda ni bagus. Tapi dia dikecam. Maka bila masa dia dikecam tu tuan-tuan, ingatlah pesan Nabi ni, falyaqul khairan aw liyasmut. Bercakap baiklah, jika tidak diam. Kalau tak ada perkataan baik yang nak diucap, masa tengah stres, masa tengah marah, masa tengah kecewa, masa tengah tertekan, orang duk kata kat kita macam-macam, orang duk fitnah kita macam-macam, waktu tu tuan-tuan, ingatlah hadis ni, kita bercakap benda baik, kita ajak orang buat benda baik, bukan untuk bergaduh, tetapi nakkan kebaikan. Maka kalau betul kita beriman kepada Allah dan mengharapkan habuan daripada Allah di hari akhirat, orang kutuk macam mana kita pun, orang keji macam mana kita pun, orang fitnah macam mana kita pun, orang halang kita macam mana pun, orang sekat kita macam mana pun, no big deal. Kerana saya buat benda ni bukan mengharapkan balasan daripada manusia. Ada benda baik saya nak sebut, saya sebut. Tak ada benda baik. Waktu tu, waktu tengah stres sungguh. Kalau sebut satu benda, akan sebut benda yang tak elok. Kalau keluar perkataan daripada mulut pada waktu tu, akan keluar benda yang tak elok. Maka saya diamlah. Sebab Nabi SAW kata diam. Kalau tak ada benda baik nak sebut, diam. Kalau ada benda baik nak sebut, sebut benda baik. Orang kutuk macam mana pun dia sebut benda yang baik. Ini Nabi SAW punya ajaran. Ini Nabi SAW punya, orang kata apa? Anjuran kepada orang yang beriman. Kadang-kadang kita ada rasa kecewa buat benda baik, tiba-tiba orang tak hargai. Buat benda baik, orang kata benda ni sesat. Ajak orang buat benda baik, tiba-tiba kita dituduh dengan macam-macam tuduhan. Maka dalam isu tu, dalam keadaan tu, jangan susah hati. Ingat ayat. Ya, insya-Allah kalau yang kita ajak orang tu adalah benda yang baik, insya-Allah kalau yang kita ajak orang tu benda sunnah, insya-Allah kalau yang kita ajak orang tu benda yang bukan menyalahi arahan agama, bahkan ia adalah tuntutan agama, kita jangan susah hatilah. Macam mana pun orang kata kat kita dalam dunia ni, selagi mana kita ada hujah dan dalil, jalan terus. Kerana Allah sekali-kali tidak mensia-siakan amalan hamba. Kan? Ini benda yang bagi saya benda common, kan? Kadang-kadang kita anjurkan majlis kuliah agama umpamanya, kan? Dulu ada satu kes, satu keadaan lah, di mana masa tu tak silap saya kuliah Global Ihsan, kalau tak silap, kan? Dia tulis dalam iklan pukul 9 suku. Tiba-tiba saya punya, orang kata apa, saya punya internet tak boleh nak connect. Waktu tu saya ada kat Ipoh, tak boleh nak connect, kan? Jadi orang dalam bilik kuliah tu siap maki-maki, maki-maki. Dia kata apa ni, janji pukul 9 suku, tiba-tiba 9.20 pun tak start lagi. Macam ni ke Ustaz? Tak menepati janji. Kan? Jadi ada jugalah kita duk baca benda tu, tapi tuan-tuan tak apa, kan? Biasalah manusia. Buat benda baik di zaman Nabi SAW, macam Nabi tu sendiri pun ada musuh dia, kan? Ada musuh dia. Kita bukan kata kita ni baik dah, tapi kalau betul kita buat tu benda yang baik, kalau betul kita buat tu benda yang Allah Ta'ala suka, orang cakap macam mana pun kita tak peduli lah. Sebab itu sebahagian ulama salaf dia ada sebut, dia kata, dia kata kalau kamu nak tengok kadar keikhlasan kamu dalam melakukan satu amalan, ayyastawiya fi dhalika ayyastawiya dhammuka madihuka wa dhammuka, ataupun ayyakuna madihuka wa dhammuka sawa. Kalau kita nak nilai balik keikhlasan diri kita dalam melakukan kebaikan ni, kalau kita nak betul-betul tengok kita ni ikhlas ke tidak dalam mengerjakan kerja-kerja agama ni, kita kena perhati tengok waktu orang puji dengan waktu orang keji tu sama tak perasaan kita. Kalau kita buat satu benda baik, kita tengok dah betul ni benda baik ni. Ni betul ni benda baik. Saya buat ni sebab saya tahu benda ni baik.
Tiba-tiba orang keji, yang ni orang puji. Sama. Kita kata, awak puji saya pun saya tak bertambah, saya tak kurang. Awak keji saya pun saya tak bertambah, saya tak kurang. Macam inilah saya. Kalau kita boleh buat macam ni, insya-Allah kita adalah keikhlasan. Usah jawab ke orang, kita sendiri. Ya, kita sendiri tengok diri kita. Kerana kita yang tahu. Kita yang tahu. Kerana kita bukan mengharapkan balasan daripada makhluk. Kan? Apa orang nak kata kat kita, pulanglah. Selagi mana kita dah muhasabah diri, bukanlah bermakna kita ingat kita tak perlu muhasabah. Kadang-kadang ada juga orang kecam kita kerana kesilapan kita, kita kena muhasabah lah. Tapi kalau kita dah muhasabah diri, dah tengok dah, kita tak ada maki orang, kita tak ada buat maksiat, kita ajak orang buat benda betul, bahasa kita pun tak ada mencarut, tak ada maki hamun, maka kita kena anggap itu sebenarnya adalah resam di dalam mengajak orang buat benda baik. Beresam ataupun kita kata adat di dalam berdakwah mesti ada kekecewaan dalam dunia ini. Maka sebab itu Allah Ta'ala memberikan satu kelebihan kepada orang baik ni. Jangan susah hati kerana amalan baik yang kamu lakukan akan diletakkan di illiyin. Kemudian Allah Ta'ala kata, innal abrara lafi na'im. Dia kata, innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu berada dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas pelaminan mereka memandang. Ya, araik kita ertikan dengan pelaminan, dia kata, iaitu tempat duduk tertinggi yang diduduki oleh orang-orang yang amat dimuliakan. Sebagaimana yang kita sediakan buat duduk bersanding di antara dua orang pengantin atau sebagai mahligai ataupun singgah sana atau takhta tempat raja bersemayam. Jadi maksudnya dalam syurga nanti ni ada kawasan pelaminan ataupun kita kata singgah sana. Setiap daripada orang yang baik-baik ni akan duduk berehat sambil melihat perhiasan, sambil melihat ketenangan, sambil melihat nikmat yang ada di dalam syurga. Dihiasi tempat duduk itu dengan pelbagai ragam hiasan. Maka duduklah orang-orang yang telah beramal baik di kala hidupnya itu pada pelaminan atau mahliga atau singgahsana yang mulia itu, memandang alam dalam syurga yang ada di kelilingnya. Maksudnya apa? Maksud duduk dekat singgahsana, duk tengok keindahan. Kerana kadang-kadang pemandangan ni merupakan nikmat yang menarik juga. Nikmat yang kita kata tidak dapat terhitung jugalah yang ada pada kita. Tidak ternilai yang ada. Kan? Kalau kadang-kadang kita tengok pemandangan, kita tengok alam dunia ni pun kita rasa nikmat dah. Kan? Ada orang kata, Ustaz pergi New Zealand, Ustaz cantik Ustaz. Ustaz pergi Swiss, Ustaz tengok Switzerland cantik. Saya tak pernah pergilah tempat-tempat tu. Tapi nak bagi tahunya, teringin tu memang ada lah. Sebab apa? Sebab kita tengok dalam video pun, keindahan alam yang Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni pun, kita rasa menarik sungguh dah. Teringin tu ada. Walaupun tak mampu pergilah. Tapi nak kata ada. Teringin tu. Apatah lagilah di dalam syurga, tuan-tuan. Lagilah hebat daripada itu, Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada dia. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau dapat mengenal wajah-wajah mereka itu sinar daripada nikmat. Muka mereka itu muka yang suci, yang bercahaya, yang berseri-seri. Orang-orang syurga ni, kegembiraan nampak daripada wajah mereka. Kenikmatan nampak yang ada pada jiwa mereka dan diri mereka. Maka membayanglah kepada wajah mereka kebahagiaan. Wajah mereka menunjukkan kebahagiaan. Wajah mereka menunjukkan keserian dan kegembiraan yang mereka rasakan tersebab bekas dan usaha mereka sendiri di kala hidup. Ini memang sunnatullah lah. Kan? Mana-mana orang pun dalam dunia ni pun macam tu juga Allah Ta'ala sediakan. Iaitu kebiasaannya dalam dunia ini, orang yang nak hidup selesa di hujungnya, nak hidup selesa di kemudian hari, dia perlu berusaha awal. Dia perlu bekerja keras. Kan? Lainlah cerita kalau nak raja tu, lainlah, itu di luar kebiasaan. Orang Arab panggil apa? Kaedah fiqh pun sebut, an-nadir la hukmalah. Benda yang ganjil, benda yang kadang-kadang berlaku itu tidak dijadikan sebagai panduan umum. Tetapi kebiasaannya kita yang marhain ni, nak senang, nak mudah, nak berjaya, di awal kena struggle lah. Nak lulus periksa, awal-awal sebelum exam kena baca lah.
Kena study betul-betul lah, kena orang kata apa, bersengkang mata lah, tahan ngantuk sebab nak membaca tu supaya boleh jawab exam tu. Dalam dunia pun Allah Ta'ala sediakan sunnatullah, sediakan satu ketetapan, buat satu ketetapan dalam dunia ini, yang mana orang yang nakkan keselesaan di dalam dunia, nakkan habuan besar di dalam dunia, kena berusaha. Begitu jugalah orang-orang yang saleh dalam dunia ini, mereka penat, mereka letih kerana taat kepada perintah Allah. Kenapa mereka taat? Kerana mereka nakkan habuan di dalam syurga. Kenapa mereka penat di dalam dunia ni? Kerana mereka nakkan keselesaan di akhirat nanti. Jadi bila sampai dekat syurga nanti, mereka akan tenang. Bila sampai dalam syurga nanti, orang-orang yang baik ni akan rehat. Kan? Sebab itu dulu kan, saya tersentak jugalah bila disebutkan Tok Guru Ni Aziz ni, satu tokoh besar lah bagi saya, yang banyak saya mengambil manfaat daripada kuliah-kuliah dia dan akhlak dia. Yang mana ada orang sebut, dia kata sudah rehat, dia kata bagilah rehat sikit. Dia kata berehat dalam dunia ni mana ada, dia kata rehat untuk orang mukmin ni bila masuk kubur rehat. Rehat bagi kita yang betul-betul rehat, yang betul-betul tak ada tanggungjawab, yang betul-betul tak ada lagi dah tuntutan untuk berkorban dalam ibadat, bila sampai ke syurga lah. Di sana tidak ada lagi taklif, di sana tidak ada lagi tuntutan hukum, kerana dalam dunia kita dah penat dah. Ya? Baik, sedangkan dalam dunia ini saja pun kita dapat melihat wajah orang yang berseri-seri kerana kegembiraan jiwa, kerana tidak pernah merasa buat jahat sama manusia, apatah lagi di akhirat. Dalam dunia ni pun orang-orang mukmin yang taat kepada Allah, wajah mereka juga berseri, gembira. Sebab apa? Tak pernah curi duit orang, tak pernah zalimi orang, tak pernah buat jahat pada orang, tak ada rasa takut. Kan? Kadang-kadang orang yang jahat ni, dia ada rasa takut. Walaupun dia berkuasa, walaupun mungkin dia kaya, dia ada rasa takut. Sebab apa? Sebab dia zalimi orang tu, dia curi duit orang ni. Kan? Dia ada sanksi pada orang tu, dia takut orang tu khianat kat dia, sebab dia pun ada khianat kat orang tu juga. So, dalam dunia ni kadang-kadang kita nampak orang tu tak stres, tapi sebenarnya mukanya tu memberikan kita pelbagai makna, tekanan. Ya? Baik. Kemudian, yusqawna min rahiqin makhtum. Allah Ta'ala kata, orang-orang yang berada dalam syurga itu akan diberi minum dengan minuman yang terpilih, lagi ditutup. Rahiqin makhtum, daripada air istimewa yang ditutup. Bukan yang terbuka, yang orang semua boleh minum, ataupun yang terbuka, yang dia diurung dengan serangga. Tidak. Itu tutup elok, simpan elok. Ibn Kathir kata bermungkin ini adalah kita kata apa? Khamrun fil jannah. Air yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga ni, air yang dihasilkan daripada arak yang tidak memabukkan untuk orang dalam syurga. Minuman pilihan yang disumbat botolnya telah dimeterai lebih dahulu sebagai alamat bahawa dia belum pernah disentuh oleh tangan yang lain sebelumnya. Maksudnya ditutup. Orang lain tak sentuh sebelum ni, tutup elok. Rapat tutup, seal. Bila kita nak minum, buka. Ya? Meterai ialah cap atau stempel, dia kata. Ia adalah sebagai alamat daripada barang yang terjaga mutunya. Itulah minuman yang disediakan Tuhan buat mereka. Khitamuhu misk. Meterainya itu ialah kasturi. Kasturi ni apa? Kasturi ni adalah sesuatu benda yang wangi yang ada pada badan kijang. Dia kata, kasturi adalah lambang keharuman. Kasturi tergantung pada pinggang kijang atau rusa di hutan. Pada musang terdapat juga jebat yang baunya pun harum. Jebat dan kasturi dikenal harumnya dan sukar mendapatkannya. Inilah yang dilambangkan atas keharuman dan kewangian minuman syurga. Ya, dia punya bau kasturi. Ada juga yang kata ditutup dengan tutup yang baunya seperti kasturi. Ya? Baik, bukan seperti, memang kasturi. Sedang sumbat dan meterai penyumbat botolnya lagi harum terdiri dari kasturi. Kalaulah tutup tu pun bau kasturi, kata Hamka, apatah lagi isi dalamnya tu, lagilah wangi, lagilah sedap. Betapa lagi isinya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan pada hari demikian itu berlumba-lumba orang yang berkehendak lumba. Berkehendak ataupun yang hendak berlumba. Artinya
bahawasanya Allah menganjurkan berlumbalah mengejar kedudukan yang mulia tiada taranya di akhirat, mahliga yang tinggi, minuman yang tersendiri dengan meterainya kasturi, dan di hadapan mata terbentang luas alam syurga yang penuh dengan nikmat, yang tiada putus-putus. Allah Ta'ala cerita dalam syurga ni nikmat yang pelbagai. Allah Ta'ala cerita keistimewaan yang pelbagai. Kamu kalau kamu nak, kamu kena berlumba dalam dunia ni untuk mendapatkannya. Berlumba dalam dunia ni maksudnya bukan maksudnya nikmat tu terhad sehingga kalau ada yang berlumba pun tak dapat. Tak. Berlumba ni maksudnya bersegera untuk dapatkan. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tangguh-tangguh. Kerana syurga ni luah dia langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardh, langit dan bumi. Langit tu pun kita tak tahu di mana luas tu. Dan bumi ni. Maksudnya apa? Maksudnya bersegera sebelum sampai waktu Allah Subhanahu wa taala jemput kita sedangkan kita belum buat apa-apa, rugilah. Ya. Itu belum, bukan maksudnya berlumba ni siapa pergi ada time ataupun ada limit. Cukup 100 orang maka tak ada tempat dah untuk orang lain. Tak. Syurga ni luas. Syurga ni Allah Ta'ala sediakan bagi siapa-siapa yang beribadat kepadanya dengan ikhlas dan meninggalkan maksiat pada Allah. Dia akan dapat insya-Allah dengan rahmat Allah. Ya. Janganlah berlumba merebut pangkat dengan tidak menidak, tanduk menanduk, tindih menindih di dunia ini, sehingga kadang-kadang untuk mencapai satu martabat orang tidak keberatan mengorbankan saudaranya yang lain. Sebab kita dalam dunia ni kadang-kadang kita berlumba, kan? Kita berlumba untuk apa berlumba? Sebab tempat dalam dunia ni terhad. Nak dapatkan jawatan tu berlumba, kan? Kalau berlumba sihat tak apalah. Tapi masalahnya berlumba tak sihat. Berlumba tak sihat maksudnya dia pergi tindih, dia pergi fitnah, dia pergi buat sorak layang, dia pergi tuduh orang tanpa bukti. Sebab apa? Orang dalam dunia buat macam tu. Orang dalam dunia buat macam tu sebab tempat dalam dunia terhad. Jawatan tu cuma satu ataupun dua, terhad. Yang nak ramai, maka berlumbalah masing-masing pun. Tapi di negeri akhirat, syurga yang Allah Ta'ala jadikan untuk orang-orang yang beriman ini, dia tak ada terhad. Berlumba yang dimaksudkan di sini segera sebelum sampai waktu ajal. Kerana bila dah sampai waktu ajal tak boleh. Bila dah sampai waktu ajal, bila dah meninggal dunia, bila dah tengok neraka, dah tengok syurga, baru rasa menyesal, minta kembali ke dunia. Itu tak boleh lah. Kan, walau tara iz wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ada Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, Allah Ta'ala ceritakan siap-siap pada kita. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, kalau kamu melihat mereka apabila mereka berada betul-betul di neraka, faqalu ya laitana, mereka mengatakan alangkah baiknya kami supaya kami dikembalikan ke dalam dunia dan kami nak beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami dan kami akan menjadi wala nukadziba bi ayati rabbina, kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami nak jadi orang beriman. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dalam dunia dia tak berlumba nak buat benda baik sebelum sampai ajalnya. Ya. Tak berlumba nak buat benda baik. Ya. Kalau kita tengok sejarah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mereka ada perlumbaan itu. Berlumba nak bersegera, nak menjadi orang yang dulu. So berlumba ni ada dua makna lah. Pertama, kita berlumba, kita bersegera sebelum datangnya ajal. Yang kedua, kita berlumba untuk mendapatkan dahulu sebelum orang lain. Kita memulakan dulu satu benda yang baik sebelum orang lain, kita akan dapat pahala selagi mana orang mengikut kita buat satu benda yang baik tersebut. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai' atau kama qala. Sesiapa yang menunjukkan jalan yang baik, sesiapa yang menunjukkan jalan yang baik dalam dunia ni, sunnah yang baik, satu orang kata apa, teladan yang baik, maka dia akan dapat pahala dia beramal benda baik. Dan dia juga akan mendapat pahala kalau orang ikut dia dalam benda baik itu. Dia buat benda baik, dia mulakan sedekah. Dia mulakan sedekah, orang lain pun dia ikut dia, dia dapat pahala.
maka dia berlumba dengan berlumba yang betul lah. Dia berlumba sebelum orang lain. Kan? Okey. Contohnya macam kita buat kelas online, kelas Zoom. Siapa yang mulakan kelas Zoom ni, kelas online ni, dia akan dapat pahala bila orang lain ikut cara dia, orang lain ikut langkah dia, dia akan mendapat pahala selagi mana ia digunakan. Berlumba ni, berlumba sebelum sampainya nyawa kita ke kerongkong, dan dalam masa yang sama berlumba untuk mendapatkan tempat pertama supaya orang lain tiru kita. Supaya orang lain tiru kita. Ini disebut oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, Khadijah orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW. Khadijah ni orang pertama beriman dengan Nabi SAW tanpa ada rasa sangsi. Walaupun kali pertama Nabi SAW tak cerita banyak lagi pada dia, Nabi pun tak tahu dia adalah Nabi, tapi Khadijah tetap beriman dengan Nabi, tetap yakin. Yang datang pada Nabi itu bukanlah satu benda yang memudaratkan, bukan satu benda yang mengecewakan, sebaliknya ia merupakan satu petanda. Khadijah percaya. Dan akhirnya Khadijah pun beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan dialah orang pertama yang beriman dengan Nabi. Ibn Hajar kata, sesiapa yang beriman selepas itu, selepas daripada Khadijah tu, Khadijah mendapat pahala kerana dia telah memulakan satu sunnah yang baik. Satu sunnah yang baik. Baik. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya ialah daripada air yang menurun. Tasnim ni air yang datang daripada tempat yang tinggi. Disebut tasnim iaitu air yang menurun dari tebing yang tinggi. Laksana serasah atau air mancur yang amat indah terjun ke bumi dingin dan sejuk. Maksudnya air yang bersih, air yang suci, air yang datang daripada kawasan yang tinggi. Ainan yashrabu bihal muqarrabun, iaitu mata air yang minum daripadanya orang yang dihampirkan, yakni orang yang baik-baik, iaitu golongan yang terbaik, golongan yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai disebut pada ayat 21 tadi, orang yang dihampirkan di sini bukan sahaja lagi malaikat, melainkan makhluk-makhluk Allah yang memang sengaja sejak semula telah menghampirkan diri mereka kepada Tuhan. Ya? Baik. Kemudian Allah Taala sambung lagi. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wama ursilu 'alaihim hafizin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, baik. Ini ayat yang ke-29 hingga ayat 36 Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ni, dalam surah Mutaffifin ni, kita katakan sebagai penutup lah kepada surah ini. Allah Ta'ala tutup dengan rangkap. Allah Ta'ala kata, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang jahat, sesungguhnya orang-orang yang melakukan derhaka kepada Allah, kanu minal ladzina amanu yadhhakun, ialah mereka yang tertawakan, mereka yang suka ketawakan kepada orang-orang yang beriman. Ketawa untuk apa? Ketawa untuk melekeh-lekehkan orang yang beriman. Tak ada kerja lain. Tengok orang beriman ketawa. Tengok orang yang beriman gelak untuk merendah-rendahkan. Orang yang derhaka itu mentertawakan orang yang beriman. Sebab si derhaka melihat orang beriman itu tidak lepas seleranya, terkongkong nafsunya, tidak mahu berbuat sekehendak hati dalam hidupnya. Terlalu banyak yang terlarang. Nampak? Kadang-kadang orang duk gelak dengan kita. Nak makan kena cari cok halal. Nak makan babi tak boleh, nak minum arak tak boleh. Kadang-kadang ada orang gelak dengan kita, tengok senyum kita. Kan? Tapi dunia begitu lah tuan-tuan. Orang yang ada syariat untuk mengikat hidup dia, dia tahu yang ni tak boleh Tuhan tak bagi, yang ni tak boleh Nabi tak bagi, yang ni tak boleh dan ada syarak tak bagi. Tapi orang-orang yang tak beriman, orang yang hidup dalam dunia ni tanpa ada panduan wahyu, tanpa ada undang-undang, hidup selesa, apa saja ditelan, apa saja dibuat, apa saja dilanggar, semua dibuat, dilanggar hanya semata-mata kerana nak memuaskan hawa nafsu. Tengok orang beriman, kena pergi solat pula. Sujud pula, nak buat apa ni? Buang masa saja, kan?
Maka dalam isu ni, ya, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Baik. Orang yang derhaka itu, dia kata mentertawakan kepada orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka lalu lintas di hadapan mereka, mereka pun berkedip-kedip mata. Kedip mata ni demi untuk memberi isyarat kepada orang-orang sesama mereka untuk memperlekeh ataupun memperolok-olok orang yang beriman. Artinya mencemuh dan memandang hina dan rendah. Lalu diisyaratkannya kepada temannya, baik dengan kedipan mata atau dengan cibiran bibir atau dengan cubit-cubitan tangan, yang maksudnya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menghina. Wa idzan qalabu ila ahlihim, dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, iaitu apabila orang-orang yang derhaka ni, orang jahat ni, siapa orang jahat ni? Kalau zaman tu Quraisy lah. Zaman tu pemerintah Quraisy, orang-orang besar daripada kalangan Quraisy, mereka inilah yang suka menghina. Mereka inilah suka merendah-rendahkan. Mereka inilah suka mencemuh, mentertawakan orang-orang yang beriman di Mekah pada ketika itu. Iaitu apabila orang-orang yang derhaka itu kembali kepada keluarga mereka, orang-orang yang sefaham dengan mereka atau keluarga mereka sendiri yang telah terbiasa memandang rendah dan orang lain dan jauh daripada agama, inqalabu fakihin, iaitu mereka pun kembali dalam keadaan berolok-olok. Nah, sebenarnya kalau kita tengok dalam peristiwa nak masuk Mekah, Nabi SAW nak masuk Mekah, nak buat umrah setelah daripada Nabi hijrah pun, ada sejarahnya yang mana orang-orang Quraisy pada masa itu, ya, memperolok-olokkan ataupun mengketawakan Nabi dan para sahabat. Sebab itu Nabi dan para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat, dan Nabi arahkan para sahabat, Nabi SAW mengarahkan para sahabat supaya bertawaf waktu tu dalam keadaan membuka lengan kanan dan dalam keadaan berlari anak untuk 3 round yang pertama waktu umrah tu. Yang kita semua tahu kan, dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi asalnya bawa para sahabat untuk buat umrah tapi tak berjaya. Dihalang oleh Quraisy, akhirnya berlaku perjanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjian gencatan senjata, tak boleh berperang selama 10 tahun. Dan pada tahun tu juga dilakukan perjanjian umrah pada tahun tu tak boleh dibuat. Umrah kena buat tahun depan, dia kata. Umrah tahun tu tak boleh buat, umrah buat tahun depan. So Nabi SAW pun pada tahun berikutnya Nabi SAW bawa sahabat lah. Nabi SAW bawa sahabat bersama-sama, dan waktu nak buat umrah tu, kali ni boleh masuk lah. Dan Nabi SAW pada waktu tu mengarahkan sahabat yang memakai ihram pada waktu tu untuk buka lengan kanan, kemudian berlari anak untuk 3 round pertama, ini dipanggil sebagai ramal. Lari-lari anak. Untuk apa tu? Untuk memberikan isyarat kepada Quraisy yang lengan mereka ini masih lagi ada otot lah. Dan juga lari-lari anak ni nak tunjuk kepada orang Quraisy yang mereka ini masih lagi sihat. Sebab apa? Sebab orang Quraisy mengketawakan mereka. Orang Quraisy mengolok-olokkan mereka, kononnya orang-orang Islam ni dah lemah sebab duduk Madinah. Mereka telah pun terkena wabak yang berada di Madinah pada ketika itu. Kita tak nafikan memang ada di Madinah ni wabak sebelum daripada perpindahan Nabi SAW. Dan pada awal perpindahan Nabi SAW telah pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan wabak yang ada di Madinah itu pergi ke Juhfah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina li Makkah au akthar wanqul hummaha ilal Juhfah. Ya Allah, ya, jadikanlah kami ni sayang kepada Madinah. Kerana pada peringkat awal, para sahabat bila sampai ke Madinah, mereka tetap rasa rindu dengan Mekah. Bila umpamanya rindu dengan Mekah, sehingga dia tengok langit Madinah, dia rasa langit Mekah lagi cantik daripada langit Madinah. Ya, ada yang rindu sangat-sangat dengan Madinah ni, sehingga Nabi doa begitu. Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina li Makkah au akthar. Ya Allah, jadikanlah jiwa kami ni sayang kepada Madinah, ataupun seperti mana kami sayang kepada Mekah. Bagi kami sayang kepada Madinah seperti mana kami sayang kepada Mekah, ataupun lebih lagi. Ya, wanqul hummaha ilal Juhfah. Ya, maka pindahkan wabak yang ada di Madinah ni pergi ke Juhfah.
Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa Nabi, dan Mekah memang apa ni orang kata, wabak tu dah pergi ke sana dan Madinah menjadi sihat. Tu yang bila Nabi pergi untuk buat umrah tu, Nabi arahkan sahabat untuk buka tangan belah kanan, lengan belah kanan, lari-lari anak, nak menunjukkan sihat dan kuat. Nak menunjukkan mereka sihat dan mereka masih bertenaga. Tak seperti mana yang diolok-olokkan oleh orang-orang Quraisy yang mengatakan mereka ini telah pun lemah, telah pun terkena wabak. Ya. Dengan ketiga ayat ini jelas diterangkan bagaimana sikap orang-orang yang derhaka itu terhadap orang-orang yang beriman. Sedang berhadapan muka mereka tertawakan sebab mereka merasa bahawa diri mereka lebih kuat. Nampak? Orang-orang jahat ni, orang-orang yang Quraisy ni, orang-orang yang tak beriman ni, kadang-kadang mereka tak ada hujah pun. Hanya sekadar hina, hanya sekadar lekeh. Kan? Sebenarnya bukan zaman tu saja, zaman ni pun sama. Kan kita punya teruk-teruk berhujah, kita sebut dalil-dalil ni, dia sebut kita mamak jual kari lah contohnya kan. Sembang kari umpamanya. Dia menggunakan kata-kata penghinaan. Hanya sekadar nak tunjuk dia superior daripada orang lain. Ini benda yang tak betul. Bukan sifat orang beriman mencela orang lain ataupun mentertawakan orang lain. Tak boleh. Ya. Dan kalau berkumpul dengan sesama mereka, yang jadi buah cemuh ialah orang yang beriman juga. Duduk sama-sama mereka duduk hina orang beriman juga. Tak ada kaitan dengan mereka pun. Tak ganggu mereka pun. Tapi mereka duduk kutuk juga. Umpamanya. Dan kalau orang-orang yang derhaka itu telah berkumpul dengan ahlinya atau kawan-kawan sefaham, isi perbicaraan tidak lain daripada olok-olok, menghina dan merendahkan orang-orang yang beriman. Hina, rendah-rendahkan. Ini bukan sifat orang beriman. Orang beriman kalau mereka nak berhujah, mereka tengok kepada hujah, mereka tengok kepada kekuatan dalil, mereka tengok kepada nak cari kebenaran. Kebenaran itu mungkin ada pada orang yang lemah di kalangan kita. Kebenaran itu kadang-kadang berada di mulut orang yang lebih muda pada kita. Itu tidak menjadi masalah kepada orang beriman. Anytime mereka boleh terima, walaupun ia datang daripada orang yang lemah, walaupun ia datang daripada orang yang lebih muda pada kita. Kerana apa? Kerana kebenaran ini tidak terhad hanya kepada individu yang tertentu. Tidak terhad kepada kumpulan yang tertentu. Kebenaran ini boleh datang pada siapa saja. Yang kebenaran ini terhimpun pada seorang individu dalam dunia ini cuma seorang, iaitu Nabi Muhammad SAW. Pada Nabi itu kebenaran semua sebab dia Nabi. Selain daripada itu, kebenaran mungkin boleh datang pada kamu, pada saya, pada siapa-siapa saja. Maka pada waktu itu kita terima, tak perlu mencemooh, tak perlu menghina. Kerana ia tidak memberikan sedikit pun keuntungan kepada kita. Baik. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka lihat mereka itu, mereka berkata sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Maka kalau kata Hamka, maka kalau kelihatan orang-orang yang beriman yang telah meleburkan diri ke dalam cita-cita yang besar, menegakkan sabilullah, jalan Tuhan yang lurus sehingga mukmin itu mahu mengorbankan segala-galanya untuk cita-cita yang mulia itu, mereka yang derhaka itu menuduh bahawa orang mukmin itu telah memilih jalan yang sesat, membawa diri ke arah kebinasaan. Ya. Dia pun duk kata lagi lah, ini buat apa ni? Membazir diri je, rugi diri je. Sedangkan mereka tak sedar apa yang dilakukan itu untuk mendapatkan habuan yang besar pada akhirat. Ya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal tidaklah mereka itu diutus kepada mereka untuk menjadi pemelihara. Ya. Artinya meskipun orang-orang yang derhaka itu menuduh bahawa kaum yang beriman telah tersesat jalannya kerana tidak lagi mengikuti haluan menyembah berhala atau corak kehidupan lain yang tidak sesuai dengan hidup mukmin, tidaklah mereka yang kafir itu diutus oleh Tuhan buat menjaga hidup orang mukmin atau pemelihara. Kamu jaga diri kamu sudahlah, kamu bukan diutus untuk pergi cari orang lain punya atau untuk nilai orang punya amalan. Kan? Jadi ini benda yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Sedangkan mereka tak disuruh pun untuk buat. Ya. Baik. Falyaum kata Allah. Falyaum, pada hari ini, iaitu pada hari pembalasan akhirat, iaitu pada hari kemenangan cita-cita orang mukmin. Walaupun dalam dunia orang mukmin kena ketawa, walaupun dalam dunia orang mukmin digelar sesat, walaupun dalam dunia orang mukmin digelar gila, walaupun dalam dunia orang mukmin digelar rugi, macam-macam gelaran diberikan kepada orang mukmin dalam dunia,
maka hari ini, iaitu pada hari pembalasan sampai ke negeri akhirat nanti, Allah Ta'ala kata apa? Alladzina amanu minal kuffar yadhakun. Pada hari inilah orang yang beriman akan ketawakan kepada orang-orang yang kafir. Genaplah sebagai pepatah kata Hamka, bahawa orang yang derhaka itu tertawa lebih dahulu, menangis kemudian. Sedang orang yang beriman bersakit-sakit dahulu, tertawa kemudian. Kan orang kata kan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kita biar bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan. Jadi orang beriman ni dia macam tu lah. Bersusah dahulu, kena gelak, kena hina, kena tuduh sesat dan sebagainya oleh orang-orang kafir, tetapi bila sampai ke negeri akhirat nanti, mereka sendiri yang akan ketawakan kepada orang-orang yang tak mau beriman dengan syariat Allah. Mereka pula lah di waktu tu yang akan mentertawakan orang-orang kafir itu, atau tertawa gembira menerima nikmat yang telah dijanjikan Tuhan. Alal araiki yanzurun, daripada mahligai mereka memandang. Ya, duduk orang beriman ni di atas mahligai mereka, di atas singgah sana, memandang sekeliling. Ya, memandang sekeliling yang berada dalam syurga yang indah-indah, dan memandang pula akibat buruk untuk orang yang derhaka tadi. Tengok orang yang kena seksa dan sebagainya. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bukankah tidak dibalasi orang-orang yang kafir itu kecuali menurut apa yang telah mereka kerjakan? Tuhan nak bagi tahu. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sebagai satu soalan, tetapi sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu tidak lebih dan tidak kurang orang-orang kafir itu diseksa oleh Allah. Apa yang mereka dapat setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, adanya orang curang, adanya orang baik, dan adanya orang jahat. Adanya orang yang taat kepada Allah, adanya orang yang derhaka. Untuk kita pilih, dan Allah Ta'ala nak bagi pada kita satu petunjuk yang sangat jelas, iaitu walaupun ada orang baik dan ada orang jahat, tetapi orang baik dan jahat ni bukan bermakna di lorong yang mereka tidak bertembung, bukan berada di tempat yang mereka terasing dan tidak ada langsung interaksi. Ada kalanya mereka ini bertembung. Si kafir mentertawakan yang beriman, tuduh orang yang beriman dengan macam-macam, hina orang yang beriman macam-macam. Pertembungan di antara yang hak dan juga yang batil ini berterusan sehinggalah ke hari kiamat. Bila kita nak buat benda baik, jangan sekali-kali ingat benda baik yang kita buat itu tidak akan ada penentang. Pastinya ada. Pastinya ada. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bila menceritakan tentang ciri-ciri orang baik, Allah Ta'ala cerita juga ciri-ciri orang yang jahat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita ciri-ciri orang yang menentang kebenaran. Ya. Dan apa yang Allah Ta'ala bagi balasan di akhirat dari sudut azab setimpal dengan apa yang orang kafir buat. Bukan bermakna Allah Ta'ala menzalimi mereka, tidak. Allah Ta'ala beri apa yang mereka berhak dapat. Tetapi di syurga Allah Ta'ala akan bagi lebih daripada apa yang orang mukmin berhak. Kerana rahmat Allah Ta'ala itu maha luas kepada makhluknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi kita selesai membaca surah Al-Mutaffifin dan mengambil faedah daripadanya. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan membaca surah Al-Insyiqaq, ya, untuk mengambil faedah lagi daripada surah-surah daripada juzuk yang 30 daripada juzuk amma tafsir Hamka. Alhamdulillah selesai membaca surah Al-Mutaffifin, ya. Baik. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya lalu. Ada, Prof. Salam. Ni ada soalan ni. Sekejap. Mana tadi? Pasal meteor. Okey. Ni ada satu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah dalil tentang Allah memberi tanda kematian seorang Muslim sejak
100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari dan 1 hari menjelang kematian. Ya, menjelang kematian. Okey. Pertama sekali, saya nak sebutkan tidak ada orang kata apa? Tidak ada satu manusia pun dalam dunia ni yang tahu secara pasti bila dia akan mati. Ya, tak tahu bila dia akan mati. Tetapi, ya, adakah di sana, ya, petunjuk ataupun petanda yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada orang-orang yang beriman ni? Adakah dia? Okey, baik. Saya nak bagi tahu di sana ada petunjuk. Kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada, ketika mana Jibril turun 2 kali untuk bertadarus dengan Nabi SAW dalam 1 tahun. Nabi SAW mengatakan itu petanda yang menunjukkan bahawasanya ajal Nabi dah dekat. Ya, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia dekat-dekat nak meninggal dunia, dia ada mimpi ayam mematuk pinggang dia. Dia kata ini dekat dah dengan ajal aku ni. Tanda tu ada. Tanda tu ada. Tetapi adakah Allah Ta'ala bagi pada semua orang? Mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin ada orang yang dapat, mungkin ada orang yang tak dapat. Tapi tanda tu ada. Tapi bukanlah tanda tu maksudnya dia berikan waktu yang spesifik. Dia cuma bagi tahu. Kita cuma terasa macam dekat dah ajal aku ni. Kan? Tapi tanda yang 100 hari, 40 hari, 7 hari ni tidak ada asalnya dalam syarak. Tidak ada asalnya dalam syarak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa status hadis meteor akan jatuh ke bumi selepas subuh, lepas tu larilah ke rumah, masuk dalam selimut lalu baca Subhanal Quddus Rabbunil Quddus. Okey, dalam hadis ada menyebutkan tentang satu orang kata apa? Satu jeritan pada bulan Ramadan. Yang mana akan berlaku selepas daripada itu bencana demi bencana. Yang mana sesiapa yang nak selamatkan diri daripada itu, ya, maka hendaklah solat subuh pada pagi itu, pada hari Jumaat tu, iaitu kalau dia kata berlaku dalam hadis tu, dia kata berlakunya pada 15 Ramadan. 15 Ramadan kalau jatuh pada hari Jumaat, dia kata berkemungkinan akan berlaku pada tu, iaitu jeritan akan berlaku, kemudian akan berlaku bencana demi bencana pada bulan-bulan berikutnya, akan berlaku pertumpahan darah pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Dia kata, Nabi kata dalam hadis tu, kononnya lah, pada dalam hadis tu, bila kamu solat subuh pada hari Jumaat itu, maka hendaklah kamu masuk dalam rumah kamu, tutup pintu kamu, kan? Jadi tutup telinga juga, ya, bila ada dengar bunyi jeritan, maka hendaklah kamu sujud kepada Allah dan sebut Subhanal Quddus. Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Okey, siapa yang buat macam ni selamat. Siapa yang tak buat, dia akan binasa. Ya, beberapa ulama menilai hadis ni sebagai hadis yang terlalu dhaif. Ada juga yang menilai dia sebagai maudhu' lah. Ada juga yang menilai sebagai maudhu'. Ibn Qayyim juga menyebutkan riwayat ni dalam kitab dia Manar Munif, dan dia tidak mengatakan ia adalah hadis yang tidak sahih. Tidak sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah semua amalan yang baru dalam agama semua tertolak berdasarkan hadis siapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan kami ini, yakni agama yang bukan berasal darinya, maka ianya tertolak. Ini dalam bab bid'ah lah. Dalam bab bid'ah ada juga benda-benda baru yang ada asal, maka ia tak dihukum sebagai bid'ah. Sebagai contohnya pembukuan hadis. Pembukuan hadis ni zaman Nabi tak ada secara rasmi ataupun serius, yang ada catatan peribadi, tetapi selepas daripada zaman Nabi ditulis. Maka sebab itu Ibn Hajar Al-Haytami memberikan kaedah. Dia kata nak tahu benda tu bid'ah ataupun tidak dalam agama, kita kena tengok benda yang Nabi tak buat di zaman Nabi. Kita kena tengok Nabi tak buat sebab apa. Ada tak keperluan untuk Nabi buat di zaman tu, tetapi Nabi tetap tak buat? Contoh, ada tak keperluan untuk
menulis hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak keperluan? Sahabat-sahabat pakai apa belaka? Nabi hanya benarkan kepada mereka yang hanya berkeperluan. Yang tak berkeperluan, Nabi kata tak perlu tulis, kamu hafal. Kan? Zaman sekarang manusia susah nak hafal. Maka keperluan ada di zaman ni yang mungkin tak ada di zaman Nabi SAW. Maka sebab itu dibenarkan. Dia tak masuk dalam bidah. Dia termasuk dalam masalah yang mursalah. Sebagai contoh, baris Quran ni tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada baris dalam Quran. Zaman ni ada tak? Ada. Kenapa Nabi tak buat zaman tu? Kerana tak ada keperluan. Bahasa Arab semua power belaka. Kemudian hafal Quran pun bagus. Penghafal Quran pun ramai. Maka tidak ada keperluan untuk dibuat zaman Nabi. Di zaman kita ada keperluan. Maka bila kita buat kerana ada keperluan itu, dia termasuk dalam masalah musalah, dia tak termasuk dalam bidah. Yang kedua, bila Nabi tak buat sesuatu, ada tak halangan untuk Nabi tak buat? Kalau ada halangan, kalau ada sesuatu halangan yang menghalang Nabi untuk tak buat, dan halangan tu dah tak ada dari zaman kita, maka kita boleh buat. Dan ia tak termasuk dalam bidah. Tapi kalau tak ada halangan di zaman Nabi, tak ada halangan untuk Nabi buat, Nabi tetap tak buat. Walaupun tak ada halangan. Menunjukkan yang tak buat itu adalah sunnah. Buat adalah bidah. Sebagai contoh, Nabi SAW tidak azan pun waktu panggil orang untuk solat raya. Ada tak keperluan untuk buat? Nak panggil orang solat, patutnya ada keperluan. Tapi Nabi tak buat. Ada tak halangan? Tak ada halangan apa? Nabi boleh buat kalau Nabi nak buat. Tapi Nabi tak buat. Menunjukkan sunnahnya tak azan lah waktu solat raya. Sama juga solat tarawih. Nabi tak azan. Kerana itulah sunnahnya. Siapa yang azan untuk panggil orang solat tarawih, maka ia telah melakukan sesuatu. Ada benda yang Nabi tak buat di zaman Nabi bukan kerana tak ada halangan. Sebab ada halangan. Umpamanya Nabi solat tarawih 3 malam pertama berjamaah. Lepas tu Nabi tak buat dah. Kalau orang tanya kenapa Nabi tak buat? Kerana ada halangan. Nabi takut ia menjadi wajib. Nabi takut ia menjadi wajib. Maka Nabi tak buat tu sebab ada halangan. Tapi halangan tu setelah Nabi wafat dah tak ada. Kerana tak mungkin dah jadi wajib lepas Nabi wafat. Kerana Allah Ta'ala telah sempurnakan syariat ni. Maka kalau kita buat tarawih berjamaah berterusan pun tak ada masalah. Kerana ada asal. Nah, mudah-mudahan kita memahamilah kaedah ni. Ya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ke kalau nak tahu dan minta dalil ketika penceramah sedang berceramah? Boleh minta dalil. Ia tidak menjadi satu kesalahan. Tetapi kita tanya soalan dulu. Kalau dia bagi dalil, Alhamdulillah. Kalau dia tak bagi dalil, tunggu dia berhenti dulu. Lepas tu baru kita tanya balik. Ustaz boleh tahu dalil lah Ustaz? Tanya tu kena beradab lah. Janganlah tak beradab. Kadang-kadang, tu dalil mana dalil? Apa Ustaz? Jangan macam tu. Kerana setiap daripada ilmuwan ni, dia ada kedudukan dia. Dia ada air muka dia. Dia ada maruah dia. Jadi tanya tu elok-elok. Tanya tu beradab. Kerana kita nak belajar, nak ambil ilmu daripada mereka. Jadi meminta dalil daripada orang tak salah. Kerana kita nak dengar kalam Allah dan kalam Rasul. Kan? Kita nak dengar kalam Allah dan kalam Rasul. Dan penceramah pun kalau orang tanya, kalau Ustaz ada dalil lah Ustaz. Kalau tak tahu, sebut je tak tahu. Apa masalahnya kan? Tak perlu malu pun untuk sebut tak tahu. Kita bukan tahu semua. Orang pun dah open minded dah sekarang ni. Kan? Tak payah reka-reka. Minta maaf, saya tak ingatlah dalil ni. Nanti saya balik, saya semak balik. Kuliah akan datang, saya akan bagi tahu. Saya selalu buat macam tu dan Alhamdulillah tak berkurang lah. Orang kata apa? Orang yang mari kuliah saya. Kan? Saya tengok Alhamdulillah berterusan aja. Kerana mungkin orang lebih respect pada kita, orang lebih hormat kita, kata, oh dia ni kalau dia tak tahu, memang dia takkan jawab lah. Kerana dia takut kalau jawab salah. Ini benda yang kita kena tanam dalam diri kita lah. Untuk saya lah, saya cerita untuk diri saya dan juga penceramah-penceramah. Kalau orang minta dalil, bagi tahu sekadar yang kita tahu. Kalau tak tahu, balik saya semak balik insya-Allah. Tak ada masalah pun. Kan? Saya herannya, ada pula orang marah pula. Siapa yang tanya dalil, dia anggap biadab. Dah kalau ditanya elok-elok, bukan biadab tu. Kan? Ada yang kata, ada pula yang mengaitkan dengan mengajar orang kampung tak perlu dalil, nanti dia orang pening. Janganlah downgrade orang kampung. Jangan downgrade pemikiran orang kampung. Orang sekarang ni dah ada WhatsApp, dah ada TikTok pun dah ada, Facebook pun dah ada, Instagram pun dah ada kan. Jadi dalam isu-isu yang lain, banyak aja dia orang tahu benda-benda yang detail. Dalam bab agama ni, kita usaha bagi mereka faham. Kalau mereka tak nak dengar, tak apa. Tapi kalau ada orang minta, kita bagi. Dan kita pun kalau orang kata apa, mengajar, pastikan sebutlah dalil kerana orang nak belajar. Bezalah kalau orang tanya kita dalam telefon, kita nak hurai dalil, payah, kita pun ada benda lain nak buat, so kita jawab je lah, boleh tak boleh. Tapi kalau dia nak tahu dalil, bagi tahu lah. Kerana dia nak dengar. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Surah Taubah kan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang datang berlindung. Orang-orang yang bukan Islam ni, dia datang berlindung dengan Nabi SAW. Nabi Allah Ta'ala kata, berikan dia perlindungan. Berikan dia perlindungan. Kalau dia berlindung pada kamu, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada satu orang daripada kalangan musyrikin minta perlindungan dengan kamu, maka berikan perlindungan pada dia sehingga dia dengar kalam Allah. Kalau orang kafir pun Allah Ta'ala benarkan untuk didengar kalam Allah, takkanlah orang mukmin tak boleh dengar kalam Allah dan kalam Rasul, kan? Berikan mereka dengar kalau mereka nak dengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa dibolehkan mengamalkan hadis-hadis dalam kategori fadail amal? Contohnya hadis-hadis fadilat sembahyang tarawih, walau hadis-hadisnya bukan hadis sahih. Hadis fadilat sembahyang tarawih ni tak boleh. Yang kalau yang tuan maksudkan ni fadilat hadis tarawih ikut malam. Malam ni baca apa? Malam esok malam ni pahala apa? Malam esok pahala apa? Ni hadis palsu. Hadis palsu tak boleh digunakan dalam fadail. Hadis yang boleh digunakan dalam fadail ni hanya sekadar hadis yang dhaif ringan. Kenapa ulama benarkan? Kerana pertama dia tak buat hukum baru. Hukum bagi amalan tu telah datang dalam hadis yang sahih. Dia cuma cerita kelebihan bagi amalan yang telah sahih ataupun ancaman bagi amalan yang sahih. Contohnya Nabi mengharamkan satu benda ni. Datang hadis dhaif ringan bagi tahu siapa buat benda ni dapat azab banyak ni. Hadis-hadis targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman ni dibenarkan untuk diamal kalau dhaifnya ringan. Dhaif ringan ni apa dia? Dhaif ringan ni ada 3. Pertama, ingatan perawi yang buruk. Dia bukan penipu. Ingatan dia tak kuat. Dia jujur tapi ingatan tak kuat. Yang kedua, sanad terputus ataupun ada perawi yang tak dikenali. 3 ni boleh. Tapi kalau hadis tu palsu, hadis mungkar, hadis matruk, tak boleh. Yang ni tak boleh guna dalam fadail. So kena hati-hati. Dan waktu kita beramal dengan hadis tu pun, kita jangan anggap ia sunnah yang sabit daripada Nabi kerana tidak ada bukti ia datang daripada Nabi. Hanya kita beramal untuk berhati-hati sahaja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah status hadis selawat lepas asar maka dihapuskan dosa 80 tahun dan diberikan ganjaran pahala 80 tahun? Hadis ni tidak sahih, hadis matruk. Hadis yang terlalu dhaif. Tidak boleh diamal dalam fadail pun, ya. Tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, benarkah tidak ada ulama yang diiktiraf di alam Melayu, cuma yang ada ialah ulama bertaraf Nusantara? Ada je ulama Melayu tu, Syekh Daud Fatrani, ramai ulama-ulama Melayu kita ni yang telah memberikan sumbangan dalam penulisan, ramai. Ya, di Terengganu pun ada, di Kelantan pun ada, ramai. Tapi adakah mereka ini maksum daripada kesilapan? Taklah. Tapi jasa mereka besar. Jasa mereka besar dalam dakwah. Cuma kita teruskan usaha mereka, kita sayangi mereka, bila kita baca nama mereka, kita sebut rahimahullah. Ada tak mereka, mungkin kita boleh berbeza dengan mereka? Boleh saja, tak ada masalah. Kan? Kerana kalau kita beza pun bukan kita nak lawan mereka, kita ambil pendapat orang yang sebanding dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud perpecahan tu sunatullah? Itu adalah ketetapan Allah. Sunatullah tu ketetapan, mesti akan pecah. Sebab ada manusia yang nak kebaikan, ada manusia yang tak nak kebaikan. So pecah. Nabi SAW pun masa dia berdakwah dekat Mekah, berpecah. Bukan Nabi tu nak pecahan, tapi sebab orang tak nak ikut dia, orang tak nak terima kebenaran, akhirnya pecah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ajak orang buat baik tapi orang tak nak, berdosa ke kita Ustaz? Kalau kita ajak orang buat baik tapi orang tak nak, berdosa ke kita? Kita tak berdosa lah. Kerana Nabi SAW pun ajak orang buat benda baik, ada orang tak nak buat, ada orang tak nak ikut. Ada orang tak nak ikut Nabi SAW, tapi Nabi tak berdosa. Kan dalam hadis Bukhari pun ada Nabi yang tak ada pengikut langsung. Bukan mana Nabi tu tak berdakwah, tak bagus dalam berdakwah, tak pandai. Nabi ni orang paling pandai dalam dakwah. Tapi ada Nabi Allah Ta'ala takdirkan orang tak nak ikut dia. Dia tak bersalah, insyaAllah. Dia akan dapat pahala atas usaha dia. Selagi mana dia tak cuai, selagi mana dia tak culas dalam dakwah, selagi mana dia tak maki-maki orang, tak buat benda maksiat, dia ajak orang elok-elok, orang tak mau ikut. Itu bukan tanggungjawab dia lah. Ya, Nabi SAW pun bapa saudara dia Abu Talib tak mau terima dakwah dia. Dan Nabi tak berdosa lah, Nabi tak salah. Ya. Baik.
Kalau baca sadaqallahul azim selepas baca Quran adakah bid'ah? Okey, sadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkannya. Tapi dari segi makna betul. Bila kita kata sadaqallahul azim, benarlah Allah yang Maha Agung. Itu betul lah. Kan itu betul. Tetapi orang yang membaca sadaqallahul azim, kalaulah kata dia ada kepercayaan, baca sadaqallahul azim mempunyai pahala yang khusus, maka itu bid'ah lah. Tapi kalau dia tak ada kepercayaan tu, dia kata sadaqallahul azim ni saya nak kata Allah Ta'ala tu benar dalam firman-Nya, benar dalam kata-katanya, maka itu tak termasuk dalam bid'ah. Cuma eloknya sekali-sekala ditinggalkan, ya, supaya ia tidak ada satu kepercayaan yang mengatakan kemestian membaca. Eloknya baca tasbih kafarah lah setelah daripada membaca Quran. Setelah selesai baca Quran, baca tasbih kafarah. Oh, ni ada soalan berat ni. Sini kita kena kita kena jawab kemudian lah kot, ya. Hadis yang mengatakan dua orang Muslim berbunuh-bunuh masuk neraka dua-dua. Macam mana nak diamalkan kepada perang Jamal dan Siffin di mana para sahabat berperang sama mereka? Beza, ringkaslah saya jawab. Yang Nabi kata berbunuh dua-dua masuk neraka tu kalau mereka berbunuh-bunuhan tu kerana kezaliman. Kerana dua-dua melampau. Dua-dua salah. Tapi yang ni dua-dua mujtahid, berijtihad, dua-dua mendapat orang kata apa? Kelebihan di sisi Allah kerana masing-masing rasa mereka di pihak yang benar, ada hujah masing-masing. Dan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita mengagungkan sahabat, kita menghormati sahabat dan kita menutup mulut terhadap apa yang terjadi pada sahabat, dan kita kata kedua-dua kumpulan itu mujtahid, mereka telah berijtihad semampu mungkin mereka. Ustaz, solat sunat fajar dilakukan sebelum azan subuh atau selepas waktu subuh? 2 rakaat selepas daripada waktu subuh. Sebelum subuh itu boleh dibuat solat witir, solat tahajud. Bila masuk subuh, sebelum solat subuh kita solat sunat 2 rakaat yang Nabi kata raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Terima kasih banyak pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, yang memberikan soalan. Minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Itu je saya mampu jawab. Yang mana saya tak mampu jawab tu saya minta maaf. Terima kasih kepada Datin Alia yang menganjurkan program pada malam ini iaitu Tafaqquh Fiddin. Terima kasih kepada Hajah Hili dan juga semua tim Tafaqquh Fiddin. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang besar buat kalian dan kita semua insya-Allah. Saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.